Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadun Muhammadun Rasulullah. Rasulullah. Assalamualaikum. Apabila kita tidak berfikir terlebih dahulu, tanpa sedar kita telah mengikut rentak amarah diri sendiri yang tidak mampu menampung tekanan dari orang lain. Dorongan perasaan tidak sedar ini membawa kita ke rencah kehidupan yang lebih besar dengan berbagai perilaku salah. Inilah kehidupan. 30 minit bersama dengan saya dalam rencah hidup sedetik masa merubah segalanya. Boleh tak awak berkongsi penglibatan awal awak dalam kes ni? Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tentang kisah macam mana saya daripada luar sampai ke dalam ni. Saya besar daripada Sabah, bekerja di Sabah sebagai pelayan di sebuah restoran. Sehingga sampai satu hari ini datang seorang ejen daripada Semenanjung menawarkan pekerjaan yang pada saya yang sangat lumayan, dan dia kata kalau saya datang ke Kuala Lumpur, gaji yang ditawarkan untuk pekerjaan yang sama, saya dibayar gaji sebanyak RM800. Jadi bila saya dengar dia punya tawaran, siapa yang tak nak kan? Apatah lagi pada masa tu, saya cuma mendapat RM150 sebulan. Mak saya sebenarnya tentang niat saya itu sebab aku tak mahu kau pergi ke sana. Tak ada saudara mara kita di sana. Susah nanti kau. aku tak kira aku mau pergi. Pendekkan cerita, saya pun sampailah ke Kuala Lumpur ni. Rupa-rupanya saya tak dapat kerja seperti mana yang dijanjikan. Bila ejen dah dapat dia punya upah, dia pun dah balik. Bos saya tanya, kau boleh masak ke ni? Kata ejen kamu cakap kamu boleh masak. Dalam tempoh saya belajar tu memang saya kena ketuk, kena herdik, kena marah semua ni lah. So saya anggap pada mulanya itu sebagai satu proses biasalah tu kan. Lama-lama pun saya seronok sebenarnya dengan pekerjaan tu. Cuma yang saya tak seronoknya bila gaji saya tak pernah dapat. Jadi satu hari ni saya pun rasa macam saya dah duduk sana, gaji tak kena bayar, saya sih kena marah lagi. Saya cakap saya nak berhenti kerja. Tapi dia tak nak bagi saya berhenti sebab alasan dia kata dia bayar sebanyak RM2,000. Maksudnya dia bayar ejen tu untuk dapatkan saya. IC, kad pengenalan, dokumen semua dia memang dia pegang. Akhirnya tu malam saya balik dari kerja, saya ada bahan mentah, saya pun potong. Masa saya tengah buat kerja ni saya nampak pintu grill tu macam terbuka. Saya pun tengok macam like clear, hati saya kata, saya pun lari. Bila sampai kat pintu grill ni saya buka, tengok dia nampak saya lari. Dia kata, kau nak lari mana? Macam ni. Lepas tu saya pun dah takut, dia pukul saya. Saya mengelak, saya tak boleh lawan, saya tak terfikir pernah melawan dia sebab memang dia besar. Akhirnya saya mengelak, saya jatuh atas meja ni memang tempat saya memotong. Saya ambil satu pisau tu, saya ayun kat belakang macam ni. Saya rasa dah kena dah tu. Jadi saya tergamam. Saya ingat dia tak pukul saya. Bila dia pukul saya balik, time tu saya terus tikam dia. Kali kedua. Sekali saya sedar rupanya dah tengah malam. Dah tengok darah apa semua, saya tak tahu nak buat macam mana. Sebab tu saya pun dah kalang kabut, saya ambil dokumen, saya lari. Malam saya lari, saya ikut mana saya punya hati nak pergi mana, ikut mana masuk sana masuk ni. Ambil basikal orang, saya kayu ikutlah. Ikut mana lapangan terbang ni, saya nak pergi sana. Saya ingat boleh pergi sana beli balik macam tu je. Bila sampai kat Subang, saya pun nangislah. Saya cakap saya nak kena balik hari ni, saya punya family, saya bayanglah. Sebab penerbangan tu hari ni tak ada, so dia kata esok pagi. Besok pagi masa saya nak pergi airport tu, nanti saya kena tangkap dekat lapangan terbang. Pada masa tu saya umur 14 tahun. Memang perasaan pada masanya bila saya masuk dalam penjara, saya takut. Habislah aku masa depan semua dah tak ada. Aku dah dilabel sebagai penjenayah dan sebagainya lah. Dan seandainya saya dah 18 ke atas memang kena hukuman ni lah, kanun. Dan sampailah hari ini saya menjalani hukuman tu lah. Baik. Tapi kalau ikutkan, kalau awak tidak terlibat dengan kes ini,
Cita-cita sebenarnya nak jadi apa? Cita-cita saya sebelum ni memang bila cikgu tanya apa cita-cita saya dulu, saya pun dengan semangat saya nak jadi polis. Oh. Bila cikgu tanya saya kenapa, saya cakap saya nak tangkap orang-orang penjahat. Tapi saya tergelak, saya cakap saya tersenyum balik sebab saya rupanya. Macam itulah. Soalan saya, awak kalau satu hari nanti dibebaskan dan awak sekarang dah ada PhD, cita-cita di luar nanti apa? Okey. Pertama sekali memanglah saya akan jumpa family saya, akan cuba berusaha untuk berbakti kepada orang. Lepas tu saya nak buat bisnes sendiri. Nak kerja dengan orang saya dah tak ada pengalaman. Betul. Saya cuma ada kekuatan dari segi mungkin memotivasikan orang. Saya akan berkongsi pengalaman saya macam hari ini dengan harapan ada orang lain yang terinspirasi daripada pengalaman saya. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Dah berapa tahun dah duduk di sini? Lebih kurang 18 tahun. 18 tahun. Mungkin awak boleh beritahu apakah hikmah ataupun apa yang telah merubah awak menjadi yang sekarang ini? Ada pelbagailah bangsa Muslim dan bangsa yang agama lain. Tapi saya lebih tertarik kepada Muslim punya cara hidup doang. Jadi saya pun bertanya dengan seorang budak bilik, saya tanya. Jadi bila saya dah bertanya tentang Islam ni, dia pun kata dia pun kurang ilmu, tapi dia kata dia boleh bawa saya jumpa ustaz. Dan saya dengan senang hatinya pun ikut saranan dia. Lebih kurang dalam 8 bulan saya ikut kelas dia. Dan apa-apa persoalan yang saya nak tahu atau saya rasa macam tak berpuas hati tentang, tak kisah tentang Tuhanan terutamanya, saya akan bertanya dengan ustaz dan alhamdulillah ustaz dengan penuh kesabaran melayan kerana saya. Sehingga akhirnya saya rasa tertarik dengan agama ni. Dan saya masuk Islam tanpa sebarang paksaan. Alhamdulillah lepas saya masuk Islam tu memang hati saya tenang apa yang lain. Okay, mungkin awak boleh berikan nasihat ataupun pesanan kepada remaja di luar sekarang ni yang terlibat dalam gejala sosial. Saya tahu saya bukan yang layak sebenarnya untuk nak memberi nasihat kepada mereka kerana saya berada dalam ni. Tetapi saya mungkin boleh kongsikan kepada mereka dengan nasihat beberapa. Sebab saya masuk dalam ni, saya tak dengar cakap mak saya. Tengok kita berkawan dengan siapa. Sebab kadang-kadang ramai yang masuk dalam ni sebab tersalah pilih kawan. Walau kita ramai kawan-kawan macam mana sekalipun, yang akan datang nanti jumpa kita adalah mak bapak kita. Kawan-kawan tak ada dah. Tak ada mak bapak yang nak anak dia musnah hidup masa depan. Sekali kita melakukan kesilapan, tanpa kita sedari, kita telah merugikan masa depan kita sendiri yang sepatutnya diisi dengan ilmu dan pengetahuan yang berguna. Mampukah mereka di sini bangkit dengan keinsafan dan kesedaran, sedangkan masa tidak pernah menanti mereka? Dipisahkan dengan tembok-tembok konkrit, dipantau 24 jam. Ternyata mereka terbatas dalam melakukan apa saja. Banduan ini mula dimasukkan ke penjara Sungai Buloh pada ketika usianya 14 tahun, iaitu pada tahun 2001, dan pada tahun 2006 dia telah dijatuhkan hukuman tahanan limpah sultan apabila seorang itu terlibat dengan kes Seksyen 302 Kanun Keseksaan, maka hukuman mandatorinya adalah hukuman gantung sampai mati. Tetapi memandangkan usianya pada ketika kesnya berlaku iaitu pada umur 14 tahun, maka ia diletakkan di bawah tahanan limpah sultan, iaitu mendapat perkenan daripada Tuanku Sultan Selangor sendiri. Daripada sikapnya, pada peringkat awal tu dia seorang yang pendiam dan kurang bercampur dengan pengundi-pengundi yang lain. Saya difahamkan juga banduan ini telah sambung belajar sehingga ke peringkat PhD. Jadi seperti tadi Tuan beritahu, banduan ini agak suka mengasihkan diri. Di macam mana Tuan meyakinkan dia untuk sambung belajar dan apakah pendekatan yang Tuan lakukan? Seperti kebiasaan, setiap banduan yang masuk ke dalam penjara, mereka akan melalui proses kaunseling. Jadi di situ kita dapat mengenal pasti bahawa banduan ini mempunyai kelulusan sehingga ke darjah 6 saja. Ya, dia agak bernasib baik kerana ditempatkan bersama-sama dengan penghuni-penghuni lain yang mempunyai minat untuk belajar. Jadi di situ apabila dia melihat rakan-rakan yang lain pada waktu malam,
menelaah buku-buku. Jadi timbul rasa minat untuk dia belajar. Dia datang berjumpa dengan pihak pentadbiran dan menyatakan hasratnya untuk menyambung pelajaran. Okey, di penjara agak berbeza dengan di sekolah yang digeni. Kerana di sekolah yang digeni mempunyai pendidikan yang formal di sana. Jadi di sini Jabatan Penjara mengambil inisiatif untuk mewujudkan sebuah sekolah integriti bagi membolehkan banduan-banduan ini mengikuti pendidikan akademik secara formal untuk memajukan mereka. Mungkin Tuan boleh cerita macam mana sebenarnya apa yang Tuan lakukan untuk membakar semangat mereka ni supaya terus sambung belajar? Sebenarnya saya menganggapkan mereka sebagai anak sendiri. Dan kita perlu menerapkan motivasi dan kita perlu memberi keyakinan diri supaya mereka dapat mengeluarkan apa yang mereka mempunyai kemahiran di dalam diri untuk mereka keluarkan. Sebenarnya dia orang tak nampak kemahiran yang mereka ada. Jadi bila kita berikan motivasi kepada mereka dan secara tak langsung mereka terfikir, maka ada sesuatu yang di dalam diri mereka untuk dia orang keluarkan. Jadi di situlah kita berbincang dan mendapat maklum balas balik daripada mereka apa keperluan mereka. Dan bagi banduan ini dia menyatakan bahawa dia nak belajar. Dan kita buka peluang pada dia. Tuan mengenali banduan ni daripada peringkat pembelajarannya yang tidak seberapa. Tapi sekarang banduan ini dah masuk ke peringkat PhD. Jadi secara peribadi, apa perasaan Tuan? Sudah tentu saya rasa cukup bangga dengan kejayaan yang dikecapi oleh dia sekarang ini. Daripada peringkat pendidikan darjah 6 sehingga dia mencapai peringkat PhD sekarang ini adalah satu lonjakan yang cukup tinggi. Dan kita nak maklumkan kepada masyarakat di luar sana bahawa sekiranya seseorang itu apabila digilap kemahirannya, dia akan dapat membuktikan sesuatu. Dan justru itu kita perlu memberi peluang kepada mereka. Dan kita memohon kepada masyarakat supaya dapat memberi peluang dan membantu kita untuk memulihkan banduan-banduan ini. Saya pasti mereka akan berada di landasan yang sebenarnya dan kita akan kembali kepada masyarakat untuk menjadikan mereka satu masyarakat yang sejahtera dan mereka mampu untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Baik Tuan, merujuk kembali kepada kes jenayah di kalangan remaja. Macam tadi Tuan beritahu salahnya terletak kepada ibu bapa juga. Tapi adakah kita patut menyalahkan kepada masyarakat ataupun mereka di sekeliling untuk menyumbang lagi tentang kes jenayah di kalangan remaja ni? Saya rasa kita tak sepatutnya menyalah kepada ibu bapa semata-mata. Kita perlu melihat masyarakat sekeliling juga. Kerana faktor-faktor yang boleh menyebabkan perlakuan jenayah selain daripada di dalam rumah, faktor-faktor persekitaran juga menyumbang kepada perlakuan jenayah remaja. Baik, Tuan boleh berikan nasihat ataupun pesanan ringkas buat remaja di luar sana yang terjebak dalam kes jenayah ni? Dari masyarakat mereka datang, kepada masyarakat kita akan kembalikan. Jadi kita mohon masyarakat di luar sana untuk memberi sokongan kepada mereka apabila mereka telah dibebaskan nanti. Dan saya percaya mereka akan menyumbang kepada masyarakat dan juga negara kita yang tercinta. Kepada remaja yang di luar sana, saya nasihatkan supaya jagalah tingkah laku, dengar nasihat ibu bapa, guru dan jangan mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Dan hargailah sebuah kebebasan yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuan. Pengalaman saya sehingga kini, saya dapat lihat mereka yang memberi komitmen yang penuh dalam sistem pelajaran ini. Dengan program dia dapat mengubah kriteria daripada dulu yang zero kepada untuk mengubah status seorang banduan ni yang lebih baik. Bukan tak semestinya banduan ni hanya menjalankan hukuman di dalam penjara. Di manakah salah silapnya sehingga mereka sanggup meletakkan diri mereka dengan aktiviti yang tidak sihat ini? Tidakkah mereka yang terlibat ini mempunyai masa depan dan cita-cita? Usia mereka masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang dan cerah. Mampukah masyarakat menerima mereka dengan mudah walaupun mereka sudah kembali insaf?
Di penjara Kajang ini, mereka yang terjebak dengan kes pembunuhan telah diberikan bimbingan dan membuka minda mereka dari terus dibelenggu igawan silap. Di sini, mereka diberikan motivasi demi kelangsungan hidup pada masa hadapan. Meninggalkan dan melupakan kesalahan yang telah dilakukan sebelum ini bukanlah satu perkara yang mudah bagi mereka. Namun, mereka harus mencuba. Apakah hasilnya? Jadi, apa yang awak rasa ataupun apa yang awak rasa keadaan awak di tahap ini sekarang? Saya rasa macam saya ni bukan nak berbangga ke apa, tapi saya rasa saya macam Berjaya jugalah. macam aku tak percaya yang aku tak ada apa sampai ke tahap ni dalam penjara. Saya tak boleh nak uruskan masa saya sendiri. Masa saya ditentukan oleh pihak jabatan penjara. Jadi kalau susun macam tu, itulah jadual dia. So saya kena menggunakan segala masa yang ada untuk, kalau dari segi belajar tu, untuk belajarlah. Ramai kawan-kawan persetaraan saya kata contoh, kau balik pun bukan kau dapat kerja, kau belajar tinggi-tinggi pun tak guna, for example kan. So saya merasakan itu satu cabaran. Kalau saya pandang itu negatif, mungkin tindak balas saya berbentuk negatif. Tetapi apa yang saya fikir, saya jadikan itu sebagai satu motivasi kepada saya. Saya cakap, aku akan tunjuk korang cakap salah. Dengan cara saya belajar. Ilmu yang saya belajar, saya boleh membantu orang kat dalam ni. Nak ajar diorang baca Iqra, for example, kan? Ataupun nak ajar diorang, nak suruh diorang bersabar, ikut disiplin. Itu semua pada saya adalah sumbangan kecil. Bila diorang ikut tapi yang saya cakap, diorang amalkan, itu pun memberi kepuasan kepada saya. Apabila saya dapat challenge benda tu, saya rasa macam saya happy. Dan antara perkara-perkara lain yang menyebabkan saya semakin, saya rasalah, semakin kuat dalam kerana hidayah itu sendiri. Sebab saya fikir kalau datang apa benda pun kat saya, kalau contoh saya nak bengang, kalau nak marah kan, mesti ada sebab marah, normal lah manusia kan. Cuma saya tahan sebab saya fikir kalau aku marah nanti ni, saya berjadi bergaduh, tadi aku rosak, ataupun kepercayaan orang terhadap saya selama ni. Saya percaya yang ramai orang percaya kat saya, dan sebab tu dia mesti beri peluang kepada saya untuk sama dari segi menambung pelajaran atau apa saja. Lepas tu pada tahun 2006 saya mulakan belajar sendiri, ambil SPM. Dan selepas saya menyambung SPM, saya mengambil secara persendirian. Akhirnya pada tahun 2008 saya ambil STPM juga secara persendirian. Dan alhamdulillah sekali lagi saya dapat tawaran daripada Open University Malaysia pada tahun 2009 Januari. Saya masuk ambil business study. Pihak UM juga yang memberikan sumbangan kepada saya secara penuh. Selepas tu dia tak berhenti sampai kat situ. Pada lepas saya combo pada tahun 2014 kalau tak silap saya ditawarkan lagi untuk melanjutkan pengajian ke tingkat sarjana dalam bidang yang sama, pentadbiran perniagaan. Dan Tuhan hantar lagi rezeki kepada saya. Ada orang lain yang bagi sponsor tanpa minta apa-apa. Dan sekarang ni saya dapat offer lagi menyambung pengajian ke peringkat PhD dalam bidang pentadbiran perniagaan juga, cuma dalam bidang keusahawanan. Dan apabila baru-baru ni saya pergi combo master tu, mak ayah saya datang kan, saya memang banggalah sebab diorang dapat tengok anak dia sampai walaupun kat dalam ni. Itulah. Okey, bagi kami di Jabatan Penjara Malaysia ni, kan, kita ada silibus yang ditetapkan pada Ibu Pejabat Jabatan Penjara Malaysia, iaitu bahagian BAPEM. Kita ada untuk program fasa 2 iaitu pengukuhan sasiah. Penghuni-penghuni ni orang kata apa, orang-orang yang bersalah. Kadang-kadang kita tengok tahap dia orang bila masuk, bila kita buat temu duga kali pertama tu, dia macam kadang-kadang rukuk Islam, kita tanya dia pun tak pandai, tak boleh nak jawab. Apatah lagi baca-bacaan dalam sembahyang apa semua tu. Itulah yang kita tengok. Kita nak kalau boleh dia orang ni bila keluar boleh baca Quran dan juga sembahyang. Itu pun alhamdulillah bagi kami. Terima kasih. Kehidupan begitu panjang. Berfikirlah dengan waras dan bijak dalam membuat sesuatu keputusan. Seandainya kesilapan itu berlaku dari keputusan kita sendiri, maka diri kita sendiri yang akan menanggung musibahnya. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Akal itu laksana payung. Ianya tidak berguna jika tidak dibuka. Moga kita berjumpa lagi 30 minit bersama dengan saya dalam Rencah Hidup, sedetik masa merubah segalanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terangilah hatiku dengan cahaya nur-Mu ya Allah. Janganlah Engkau gelapkan hatiku kerana dosa-dosa yang terlalu banyak ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan, ketabahan, ketenangan serta kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan dugaan-Mu. Jadikanlah aku hamba-Mu yang sentiasa mengingati-Mu ya Allah, mencintai-Mu, mencintai Rasulullah. Jauhkanlah aku dari melakukan kerja-kerja mungkar dan sia-sia sehingga menyebab terhalangnya aku dari mendapat rahmat dan keadaan-Mu. Perkenankanlah doa aku dan terimalah salatku dengan keadaan yang sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berdiri, tak tinggal sebagai